Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 11 Mac 2024. Balai Cerap Al-Biruni Tanjung Dumpil Putatan antara 29 lokasi rasmi tempat melihat anak bulan seluruh negara akan dijadikan salah satu destinasi pelancongan menarik di Sabah. Ini bertepatan dengan peranannya sebagai mercu tanda Islam dan perkembangan ilmu falak di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, balai cerap tersebut juga akan dimanfaat sepenuhnya sebagai pemangkin bagi penyelidikan dan pendidikan berkaitan ilmu falak dan astronomi. Beliau berucap semasa Majlis Ru'yah Hilal Ramadan tahun 1445 Hijrah bagi negeri Sabah di Balai Cerap Al-Biruni Tanjung Dumpil Putatan. Teksnya disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Syahelmi Yahya. Menurut Datuk Haji Ji, kerajaan negeri sangat komited dalam pelaksanaan Majlis Ru'yah Hilal rasmi Ramadan, Syawal dan Zulhijjah demi maslahah umat Islam. Ru'yatul Hilal adalah suatu tuntutan di mana kaedah ru'yah dan hisab digunakan bagi menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Sementara itu, di Istana Seri Kinabalu, lebih 200 orang menyertai majlis tahlil dan bacaan Yasin sempena menyambut bulan Ramadan. Turut serta Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Dato' Mahiruddin. Penganjuran jualan agro madani mega ke kawasan pedalaman Sabah antara inisiatif mengurangkan kos sara hidup rakyat. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Arthur Joseph Kurup berkata, penganjuran jualan kali itu selaras peranan kementeriannya bagi memastikan bekalan makanan mencukupi. Dalam 2 hari ini boleh mencapai sasaran RM5,000, tidak ada masalah. Dan yang paling menarik adalah kita membawa barangan keperluan asas seperti beras, ayam, telur dan juga membawa pelbagai lagi produk-produk tempatan untuk ditawarkan kepada pengguna dan pembeli di sini. Datuk Arthur bercakap kepada pemberita sempena Karnival Jualan Agro Madani Mega Sok di Keningau. Ini program di Sok terbaik. Maksud saya terbaik ada jualan baras, minyak makan dan banyaklah ini program yang dong buat ini. Ini program ini baguslah, ya sangat bagus untuk kemajuan rakyat barang murah. Semua beras-beras pun habis sudah. Berharap program macam ini dapat diteruskan. Sangat memuaskan dan paling terbaik. Dan kalau boleh masa akan datang diteruskan. Dan inilah yang terbaik jualan agro madani mega di Suk. Setakat 3 Mac lalu, jualan agro madani telah dilaksana di 1,227 lokasi seluruh negara melibatkan lebih 16,000 usahawan dengan nilai penjimatan RM7.87 juta kepada pelanggan. Sejumlah RM200,000 diperuntukkan Pusat Hikmat Rakyat Parlimen Kalabakan untuk membina 3 buah jambatan kayu di Kampung Tanjung Batu Keramat, Lok Pon yang musnah akibat kebakaran. Ahli Parlimen Kalabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, pembinaan jambatan itu perlu dilaksana segera kerana ia merupakan laluan utama yang menghubungkan kawasan perumahan atas air. Buat masa ini perancangan sebagai ADUN dan juga MP, kita akan bina dulu keperluan asas iaitu jambatan dahulu. Apabila ada jambatan, saya ingat mungkin perkara-perkara lain boleh kita usahakanlah ya, kerana jambatan ini penting agar mereka boleh dapat pasal rumah di atas air. Jadi kalau tidak ada jambatan pun susah orang mau pergi ke tapak rumah asal mereka. Datuk Muhammad Suryadi menyatakan demikian kepada pemberita selepas menyampaikan bantuan kepada mangsa kebakaran di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya juga akan bekerjasama dengan pihak perancang bandar dan desa untuk membuat pembahagian lot rumah di kawasan terjejas agar lebih teratur sekaligus memastikan tiada keluarga yang tercicir. Menurutnya, Majlis Perbandaran Tawau telah meluluskan pembinaan semula rumah di kawasan terjejas kerana tapak berkenaan telah digazetkan sebagai kampung. Kebakaran pada Rabu lepas memusnahkan kira-kira 52 rumah menyebabkan lebih 350 mangsa terjejas.
Kesemua mereka dipindahkan ke Pusat Penempatan Sementara PPS di Dewan OKK Jantan Kampung Tanjung Batu Darat Tawau. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah menggunakan kaedah semburan air bagi memadam kebakaran hutan di Kampung Kimo-Kimo dan Kampung Liang, Kota Belud. Operasi pemadaman api melibatkan keluasan lebih 20 hektar dilakukan menggunakan helikopter MI-17 yang berpangkalan di Miri, Sarawak. Bercakap di Kota Kinabalu, Ketua Pengarah JBPM, Dato' Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata, operasi tertumpu di kawasan berbukit dan sukar diakses. Dia melibatkan kawasan yang besar, iaitu anggarannya 21 ekar. Sekarang ni api sedang berlaku di Kimo-Kimo Kota Belud. Manakala di Liang Kota Belud, kawasan kemerakan adalah anggaran 30 ekar. Ia melibatkan kawasan bukit, di bukit bercantum-cantum dan sukar diakses. Sehingga 2 Mac lalu, 350 kes kebakaran dilaporkan melibatkan 7 lokasi, antaranya kawasan hutan di Pulau Gaya, UUC Telepok dan Kampung Simpangan Tuaran. Siasatan mendapati kebakaran terbuka berlaku kerana disengajakan. Justru orang ramai, khususnya petani, dinasihati agar tidak melakukan pembakaran terbuka memandangkan negeri ini dijangka menerima taburan hujan agak rendah sehingga penghujung Mac ini. Lebih 1,000 umat Islam memeriahkan program Semarak Perdana Masjid Daerah Sandakan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun dilantik Datuk Jafari Waliam berharap program mendapat sambutan menggalakkan terutama daripada golongan belia itu akan dijadikan acara tahunan masjid. Alhamdulillah, sambutan begitu meriah dan target yang kita yang hanya 1,000 tapi melebihi sampai ke 1,300. Jadi kita nampak belia-belia tidak semestinya golongan beliau yang datang, ibu-ibu, tapi belia sendiri bilang orang bagi sokongan untuk pada program Semarak Perdana 2024 ni. Beliau ditemui pemberita sempena program Semarak Perdana di Masjid Daerah Sandakan. Tambah Datuk Jafari, program ini sebagai inisiatif mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama umat Islam menerusi pengisian program yang diadakan. Antaranya Forum Perdana Hal Ehwal Islam Daerah Sandakan, Majlis Mausiah dan Maulid, Semarak Cinta Subuh, Multaka NGO serta Hari Keluarga Badan Kebajikan Islam MPS. Pengerusi Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia LKPIM Negeri Sabah, Datuk Hamisah Samad dipilih sebagai ikon wanita unggul sempena sambutan Hari Wanita Sedunia 2024. Pengiktirafan disampaikan Adun Kukusan Rina Jainal semasa program Ratu Gala Anjuran Persatuan Ratna Unggul Sabah di Tawau. Turut disampaikan ikon wanita keagamaan 2023, ikon wanita idola remaja, ikon wanita perniagaan dan keusahawanan, ikon wanita sukan dan rekreasi dan ikon wanita pendidikan. Bercakap kepada pemberita, Rina berkata pengiktirafan diberikan sebagai penghargaan atas jasa dan pengorbanan mereka dalam pelbagai bidang termasuk politik, pendidikan dan keagamaan. Ini adalah satu inisiatif yang sangat terbaik untuk memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada mereka yang telah lama mencurahkan bakti kepada komuniti dan masyarakat setempat. Jadi saya kira ini adalah malam yang bersesuaian sempena menyambut juga Hari Wanita Sedunia, adalah masa yang terbaik untuk kita meraihkan para wanita-wanita hebat ini. Sementara itu, Pengasas Persatuan Ratna Unggul Sabah, Sanjana Awang Zainal memaklumkan pihaknya aktif menganjurkan pelbagai aktiviti bagi membantu golongan wanita. Persatuan ini adalah memang berkaitan rapat dengan remaja, wanita dan belia-belia. So mana-mana yang terpinggir tu kita akan cari mereka dan kita akan bimbing mereka lah untuk ke arah yang lebih baik dan lebih maju untuk masa depan. Dalam majlis ini, lebih 300 wanita diraikan. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.